Kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia minta kita lukis graf dan determine dia punya domain and range. Okay, first nak lukis graf, kita kena check dulu function tu. Function apa yang dia bagi? Sekarang ni, function yang dia bagi adalah x power of 1. Bila x power of 1, dia adalah soalan linear. Graf linear. Okay, kamu kena tahu graf linear ada dua jenis. Kalau dia positif x, maksudnya graf kamu akan naik ke atas. Kalau negatif x, graf kamu akan turun ke bawah. Tu bentuk dia. Kena tahu bentuk dia lah. Okay, then kita kena find intercept. Intercept tu maksudnya when x equals to 0, dapat y berapa. Dan when y pula equals to 0, x dapat berapa. Okay, so kita buat table lah, senang. Kita buat dalam table supaya senang nak nampak kemas. Okay, so x, y. Okay, kita masukkan when x equals to 0, dapat y berapa. Lepas tu when y equals to 0, dapat x berapa. Nak guna cara manual pun boleh. Kalau cara manual, maksudnya kamu sub masuk lah 4 minus 3 times 0. So, kamu solve kan dapat 4 untuk y. Then buat pula when y equals to 0, dapat nilai x. Okay, kalau nak cepat, tak nak guna cara manual, kita boleh gunakan calculator. Okay, kalau kamu nak guna calculator, kamu kena masukkan function ni dalam calculator. Masukkan function dalam calculator. Okay, cara nak masukkan function. Okay, saya kena type function tu. Okay, sekarang ni 4 minus 3x. So, tekan 4 minus 3. Okay, tekan alpha. Dan ambil x. So, dapat function dia. Sekarang saya nak solve. Nak cari when x equals to 0. Kalau when x equals to 0, saya kena tekan calculate. Calculate ni. Tekan calculate. Dia tanya x berapa. Calculate ni kamu tak nampak ni calculate ni. Okay. So dia tanya x berapa. So saya masukkanlah x saya 0. Bila x 0, tekan equal. So kita akan dapat answer 4. So kita letaklah kat sini. Answer kita adalah 4. Okay, sekarang kita nak cari when y pula 0. Bila nak cari when y 0, kena tekan shift calculate. Okay, so dia bagi dalam point. So, saya tukar dah dalam bentuk fraction. So, akan dapat x adalah 4/3. So, saya tulis 4/3. Ini cara cepat nak cari intercept. Guna calculator je. Okay, dah dapat dah intercept. Kita pun lukis graf. Okay, graf paksi x, y. Kita ada point 0,4 yang pertama. 0,4. Okay, 0,4, y kamu 4. So, di sini. Lagi satu point. 4/3, 0. Okay, 4/3, 0. Dekat sini. So, ada 2 point lah. Okay, sekarang ni kita tahu dia negatif x. Function dia negatif. So, dia turun ke bawah. Okay, so kita tarik turun ke bawah. Okay, so dapatlah graf yang pertama. Okay, sekarang nak baca domain and range pula. Domain adalah nilai x. Okay, domain nilai x. So, kita kena baca daripada kiri ke kanan. Ikut graf ni Graf, ni graf kamu. Ni graf. Kita baca daripada kiri ke kanan. Atas paksi x tu, kiri ke kanan. Okay, kiri ke kanan, kamu tengok dia punya bucu dia. Bucu pula. Kamu tengok dia punya hujung dia. Hujung dia tak ada pun dia letak bulat ke, hitam ke, tak ada. So, maksudnya dia tak ada pun tempat dia stop. Tak ada pun tempat dia start. Dia tak ada bagi tahu pun kat mana dia stop, kat mana dia start. So, bila tak ada, maksudnya dia boleh apa-apa number. So, negatif infinity, infinity. Untuk range pula, range tu refer kepada nilai y. Nilai y kita kena baca daripada bawah naik ke atas. Okay, daripada bawah ni, kamu nampak graf kamu tak tahu start pada mana. Dia naik sampai atas ni pun tak tahu dia habis kat mana. So, tak tahu nilai dia berapa. So, negatif infinity, infinity. Kita tengok graf yang kedua. Yang graf kedua ni dia bagi dua faktor. So, kita kena expand dululah dapat berapa. So, saya expand 2x plus 3 minus 2x square minus 3x. Okay, kita solve lagi dapat negatif 2x square minus x plus 3. Okay. Sekarang kita nampak paling tinggi power dia adalah x square. So, dia adalah graf kuadratik. Okay, untuk kuadratik, dia ada dua jenis shape.
Kalau dia positif X coil, maksudnya dia bentuk smile. Kalau dia negatif X coil, maksudnya dia bentuk set. Ada dua juga bentuk graf untuk kuadratik. So, bila kamu dapat soalan yang kuadratik, first, kamu kena detect dulu apa shape dia. Dia bentuk apa? Smile ke set? Sekarang kita nampak dia negatif X coil. So, dia bentuk set. Daripada soalan ni negatif negatif X coil. So, dia bentuk set. Kedua, bila dia bentuk set, so dia ada puncak kat atas ni. Puncak tu terpanggil dia maximum point. Ni adalah maximum point. Okay, formula nak cari maximum point, kita guna formula X equals to negatif B over 2A. Okay, negatif B kita ambil daripada function. Yang ada X ni adalah negatif B. Ini adalah B. Depan ni A. Belakang ni C. Ini B. Ini A. Ini C. Okay, negatif B. B kita adalah negatif 1. So, negatif 1. Bahagi 2, A kita adalah negatif 2. So, kita solve akan dapat negatif 1 over 4. Okay, namanya adalah maximum point. Bila point, mesti ada X dengan Y. So, X dah dapat dah, cari Y pula. Nak cari Y, kita masukkan nilai X dalam function tadi. So, kita masukkan negatif 2 darab negatif 1/4 square tolak negatif 1/4 tambah 3. So, kamu solve akan dapat jawapan 25/8. Itu answer untuk Y. Okay, so maximum point kita adalah negatif 1 over 4 dengan 25 over 8. Okay, dah dapat dah point. Yang ketiga, kita lukis graf dulu. Tengok dulu kat mana dia touch. Okay, kita lukis graf. Okay, letak maximum point. So, maximum point kita negatif 1 over 4 dengan 25 over 8. So, kat sinilah point dia. Okay, dia mesti bentuk set. Okay, sekarang ni kita tak tahu bentuk set dia macam mana. Maybe dia bentuk macam ni. Ataupun dia bentuk macam tu. Kita tak tahu dia touch kat mana. So, kita kena cari intercept dulu. Kat mana dia touch. So, step yang keempat, kita cari intercept. When X equals to 0, kamu ganti masuk 0 dalam ni. So, akan dapat 3. Okay, when Y equals to 0, maksudnya kita kena factorize. Baik, ini kuadratik. So, kita kena factorize. Ini guna calculator lah. So, kita akan dapat jawapan 1 dengan negatif 3. Okay, so kita letak lah. Okay, saya lukis dulu. Sebab saya tahu dia touch dekat 1 dengan negatif 3. Positif dengan negatif. Okay, saya lukis. Dia touch 0, 3. Point dia yang pertama adalah 0, 3. Okay, 0, 3 kat sini. Okay, lepas tu point dia lagi 1, 0, negatif 3, 0. 1, 0. Okay, saya lukis dulu. Baru saya letak. Kotak ni tak cantik. Okay, ini 1. Ini negatif 3. So, dapatlah graf. Okay, so sekarang nak cari dia punya domain. Domain tu adalah nilai X. So, kita kena baca daripada kiri. Atas graf ni Okay, graf kamu macam ni je. Ni graf. Kita baca daripada kiri ke kanan. Okay, tengok dia punya hujung-hujung dia. Dia tak ada pun stop kat mana-mana nombor. Dia tak ada hitam pun kat ujung tu. Tak ada bulat pun kat ujung tu. Ni bulat ni saya yang letak. Asalnya tak ada apa-apa. So, maksudnya semua nombor dia okey. So, negatif infinity sampai infinity. Okey. Sekarang kita cari pula range. Range adalah nilai Y. So, tengok kat part CY. Part CY kita kena baca daripada bawah naik ke atas. Okey, daripada bawah kita tahu pun dia stop kat mana. Tak ada apa-apa tanda dia stop kat mana-mana. So, negatif infinity dia datang. Then, dia terus sampai kat puncak dia ni. Puncak dia ni tengok kat part CY. Apa nilai dia? So, part CY nilainya adalah 25/8. So, sampai 25/8. Okay, sebabkan dia 25/8 ni adalah point. Point, maksimum point kita tadi. Sebabkan dia point, kita kena closekan dia. Close bracket. Kita teruskan soalan yang C. Soalan C, kita nampak dia bentuk kuadratik. Tapi dia ada syarat kat sini. So, hati-hati bila dia ada syarat. Okay, sekarang ni, kita detect dulu dia soalan kuadratik. Apa shape dia? Okay, yang pertama tengok shape dia. Shape-nya bentuk sebabkan dia positif X coil. So, dia bentuk smile.
Okay, yang kedua, sebabkan dia smile, mesti dia menggunakan minimum point. Kenapa minimum point? Sebab ini yang kat bawah. So, kat bawah minimum lah. Tadi kat atas puncak dia, so maksimum. Okay, nak cari minimum point, kita gunakan formula negatif B over 2A. Okay, daripada soalan, kita akan nampak negatif B kita ada negatif 4. A kita adalah 2. So, masukkan negatif 4 divide by 2A. A kita adalah 2. So, negatif sekali positif, 4 bahagi 4 akan dapat 1. Okay, cari pula Y. Kita sub masuk 1 dalam function. Okay, kamu solve akan dapat 2 tolak 4. Negatif 2 tambah 8, so dapat 6. So, kita punya minimum point adalah 1, 6. Okay, lepas tu kita pun lukis graf. Okay, kita lukis graf. Kita letakkan dia punya minimum point 1, 6. So, kat sinilah dia punya minimum. Dia bentuk smile. So, dia akan smile kat sini. Okay, dan kita nampak dia hanya touch dekat part C, Y. Okay, so part C, X dia tak ada touch pun. So, maksudnya intercept kita cari nanti, kita hanya cari nilai Y sahaja. Nak dapatkan nilai Y, mestilah X yang 0. So, when X equals to 0, kita masukkan dalam function asal ni. Masukkan 0, 2, 0, tolak 4, 0 tambah 8. So, akan dapat 8 sahaja. X, when Y equals to 0, tak payah carilah sebab dia tak touch pun ke part CX. Tapi, soalan ni dia ada syarat. Dia bagi condition dia X less than 1. So, kena masukkan sekali dalam ni nilai 1. Okay, dan kita masukkan dalam soalan. Masukkan 1. Masukkan 1 dalam soalan. So, kita akan dapat 6. So, kita ada lagi 1 point, 1, 6 dekat minimum point kita tadi. Okay, so saya tandalah syarat dia adalah 1. Kat sini. Okay, dan di soalan bagi tahu, dia mesti kurang daripada 1. Okay, ini 1. Kalau sebelah kanan ni, ini untuk X greater than 1. Kalau sebelah sini untuk X less than 1 sebab sebelah kiri. Sekarang ni kita nak graf sebelah kiri 1 je. Ni 1 kan, tengah ni 1. Ni 1. Kita nak sebelah kiri sahaja. Sebelah ni je kita nak. Sebelah lagi 1 ni kita tak nak. So, kita kena padam yang sebelah sini. Kita tak nak yang ni. Sebab kita nak kurang daripada 1. Maksudnya kita nak area sebelah kiri sahaja. Area sebelah kanan kita tak nak. Okay, lepas tu kita tengok pula syarat dia. Dia kurang daripada 1. So, bila kurang daripada 1, maksudnya dia tak ada equal sign. So, dia kena bulat je kat sini. Okay, so siap graf yang C. Okay, dan kita cari dia punya domain and range. Domain, sebabkan soalan ni ada syarat, dia kurang daripada 1, inilah nilai X. Inilah domain dia. So, domain dia kurang daripada 1. So, negatif infinity sampai 1 open. Sebab dia kurang daripada 1. Biasanya kalau soalan tu ada condition tu lah domain dia. Okay, range pula, kita tengok nilai Y daripada bawah graf naik ke atas. Okay, graf kamu start daripada sini. Ni yang bahagian bawah dia. Okay, bawah dia start dengan Y. Y dia berapa? Y dia adalah 6. So, dia start daripada 6 lah. Okay, 6 sampai tak tahu dia berhenti kat mana hujung ni. So, until infinity. Kenapa saya open? Sebab dia bulat kat sini. Kat sini dia bulat. So, bila bulat, dia open lah. Okay, siap soalan C.